Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Haji selaku pengacara majlis pada petang ini. Khususnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Sani selaku pengurusi taman dan juga jawatan kuasanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi surau dan juga jawatan kuasanya, khususnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan 15 bulan 3 2023, insyaAllah kita tidak lama lagi akan menyambut ibadah puasa. Lebih kurang seminggu lagi lah. Pasal saya Khamis. Betul ya? Khamis? Lebih kurang seminggu lagi lah. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kerana hingga ke saat ini kita masih dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan dapat melalui bulan Rajab dan Syaban, dan tak lama lagi memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita terus berdoa semoga kita sampai, ya, meniti bulan Ramadan hinggalah ke bulan Syawal, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kita, dan Syawal pada tahun ini juga bukanlah Syawal yang terakhir untuk kita. Ya, jadi perbanyaklah doa, semoga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan dengan niat untuk beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi selaku pengacara majlis, saya Dr. Muhammad Isyam Surgi, ya. Jadi ada di kalangan tuan-tuan yang sudah pun mengenali saya, dan ada yang mungkin belum mengenali saya. Secara ringkasnya, saya orang tempatan, bersekolah pun di sini, bekerja pun di sini. Cumanya saya ni menjadi pengurusi kepada Perkim, ya, Perkim daerah Sabernam ataupun Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia daerah Sabernam, dan juga dilantik sebagai penasihat kepada Yayasan Dakwah Islamiah, ya, pasukan sukarelawan Yayasan Dakwah Islamiah ataupun Yadim daerah Sabernam. Tuan-tuan dan puan, dalam masa yang pendek antara maghrib dan isya ini, saya kira saya ingin bercakap tentang peringatan akhir zaman. Ya, saya kira mungkin itulah yang terbaik untuk saya perkatakan, kerana tugas kita ialah saling ingat mengingati. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang bermaksud sesungguhnya demi masa manusia itu sentiasa di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan juga yang berpesan-pesan dengan
kesabaran. Dalam ayat surah Al-Asri ini disebut sesungguhnya kita ini sentiasa di dalam kerugian kecuali ada dua di situ. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, bermakna orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir itu dia rugilah. Jadi kita ni beruntunglah kerana kita ini beriman. Mengucap dua kalimah syahadah. Kita ni orang Islam. Pertama sekali kita bersyukur atas kurniaan iman, ditakdirkan sebagai orang Islam. Kalau kita ditakdirkan lahir sebagai orang kafir, rugilah kita. Sebab itu sebab kecuali wal asri innal insana lafi khusr illa allazi, kecuali na'amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga orang yang beramal soleh. Macam tuan-tuan lah, alhamdulillah kita dapat mengerjakan amal soleh dengan mengerjakan solat berjemaah di surau ini, Dan saya juga bersyukur kerana dapat bersama tuan-tuan bersembahyang berjemaah di surau ini, surau Taman Nirwana Indah. Hari ini tertulis takdir saya akan berjemaah di sini. Besok saya tak tahu saya akan berjemaah di mana. Tetapi apabila berlaku saja esok, maka sampailah takdir kita, rupanya besok aku sembahyang di Simpang 5 contoh. Dan tuan-tuan, dalam ayat seterusnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mengingati dalam perkara-perkara kebenaran dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Maknanya apabila kita nak berpesan-pesan dalam kebenaran, kita kena sabar. Kerana apa nak cakap yang benar ni? Qul haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit. Nak bercakap yang benar ni kadang-kadang susah. Orang marah. Jangan kamu bergaduh. Marahnya kita. Bercampur hal apa? Sekadar kena bergaduh, bercampur pasal apa? Kena sabar. Jadi kita berpesan-pesan, jangan buang sampah, berkata-kata. Kau berdiri apa, sekadar akulah. Kena sabar. Sebab itu disebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Siapa yang tahan sabar dia, Allah bersama dengan dia. Bila Allah bersama dengan dia, bermakna Allah sentiasa memerhatikan, sentiasa mendampingi orang itu. Allah kasih kepada orang yang sabar. Kadang-kadang kita difitnah, kita diumpat, kita dikutuk, kita dikeji, kita macam-macam lah. Jadi kita sabar. Sebab apa? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan sekalian, itulah ayat yang pertama, iaitu tentang arahan ataupun fi'il amar yang menyuruh kita untuk saling ingat mengingati dan saling bersabar. Tuan-tuan sekalian, kalau tidak silap saya, pada tahun ini ataupun tahun depan, genaplah 100 tahun kerajaan Islam Utsmaniyah tumbang. Kerajaan Islam Utsmaniyah di Turki ataupun Daulah Islamiyah, kerajaan Islam terakhir, tumbang pada tahun 1924. Dan pada tahun depan, kalau ikut kiraan Masihi, cukup 100 tahun. Tetapi kalau ikut tahun hijrah, tahun ini 100 tahun. Dan ada hadis menyebutkan untuk kita saling mengerti bahawa setiap 100 tahun akan lahir mujaddid akhir zaman.
Setiap 100 tahun Allah akan hantar seorang mujaddid ataupun seorang pembela Islam. Daripada dulu lagi, selepas Nabi Muhammad wafat 100 tahun ada seorang. Lepas 100 tahun ada lagi seorang. Dan yang terakhir mujaddid zaman ini ialah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Profesor Yusuf Dr. Qaradawi yaitu pengurusi Persatuan Ulama Dunia yang tinggal di Qatar. Ya, dia ni tidak ada siapa pun yang menafikan tentang kehebatan Dr. Yusuf Qaradawi ini, dan kitab-kitabnya, buku-bukunya sangat banyak, dan dia berdakwah cukup berani sehingga kan dia asalnya daripada Arab Saudi. Ya, kerajaan Arab Saudi buru dia dan dia melarikan diri ke Qatar dan mendapat perlindungan dengan kerajaan Qatar. Ya, sampai mengancam nyawa dia. Ya, buku-buku dia tersebar ke seluruh dunia. Siapa yang siapa yang tidak kenal dengan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Dan dia baru saja meninggal dunia, tuan-tuan. Baru saja meninggal dunia dalam setahun 2 tahun inilah, baru saja. Ya. Dan apabila beliau meninggal dunia, siapakah mujaddid seterusnya? Kerana hadis Nabi tadi menyebutkan setiap 100 tahun akan ada pengganti. Jadi Yusuf Qaradawi meninggal, maka sudah tentulah nak dipas pattern kepada siapa? Pas pattern kepada siapa? Jadi ulama-ulama membuat andaian, membuat kesimpulan kemungkinan yang akan lahir ialah Imamul Mahdi. Ya, Imamul Mahdi, dan akan dibaiat di kota Mekah. Kalau musim haji ni, tuan-tuan, kita siapa yang pergi haji tahun ini ataupun tahun depan, kalaulah betul, maka jemaah haji kita akan bertemu dengan Imamul Mahdi di Mekah nanti. Dan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjumpa dengan Imam Mahdi, ikutlah dia, kerana dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan membela umat akhir zaman ini, yang membetulkan keadaan umat akhir zaman ini yang sudah pun rosak. Tanda-tanda kemunculan Imamul Mahdi itu agak jelas apabila kita lihat berita-berita yang datang kepada kita begitu menakutkan. Antaranya keadaan di Mekah yang sudah pun mulai hijau. Ya, kerana hadis yang mengatakan bahawa tidak akan kiamat sehinggalah bumi Mekah itu subur, dialir dengan sungai-sungai dan juga tumbuh dengan pokok-pokok yang hijau. Hari ini, tuan-tuan, kita dapat lihat. Atau boleh Google dekat internet. Dah hijau dah. Itu salah satu tanda, ya, kemungkinan kemunculan Imamul Mahdi itu. Ya, yang kedua, kita juga dikhabarkan tentang kekeringan Sungai Furat. Ya, Nabi mengatakan bahawa salah satu tanda kiamat apabila Sungai Furat yang mengalir di Iraq dan beberapa negeri Arab mengering. Pada tahun 2019, air Sungai Furat itu sudah kering. Dan tuan boleh tengok di Google, boleh zoom, sudah kering. Ya, ini itu menakutkan sekali. Dan seterusnya Nabi mengatakan lagi, salah satu tanda kiamat ialah ladang kurma Baisan. Ya, di negeri Arab sana, ya, di utara Arab sana, ya, sudah tidak berbuah. Sejak zaman sahabat lagi, mereka sentiasa memperhatikan ladang kurma Baisan. Tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, dia sudah tidak berbuah. Kemudian Nabi juga menyebutkan tidak akan kiamat
sekiranya Tasik Tobariyah mengering. Tasik Tobariyah juga sudah mengering, ya, di negeri Arab. Sungai Furat mengering, Tasik Tobariyah mengering, Kurma Baisan sudah tidak berbuah, negeri Arab sudah hijau, turuni salji-salji, ya, yang begitu lebat, ya. Tuan-tuan, so ditambah pula tahun ini atau tahun depan genap 100 tahun. Ada pula hadis Nabi yang menyebutkan 100 tahun akan lahir seorang imam, seorang pemimpin yang akan memperbaiki hal ehwal agama. Siapakah dia? Man huwa? Siapakah dia? Adakah dia Imamul Mahdi? Wallahu a'lam. Tetapi tanda-tanda itu sudah jelas. Teman-teman sekalian, apabila Imamul Mahdi lahir ke dunia, dia akan membetulkan keadaan di dunia ini. Dia akan pimpin bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan diriwayatkan Imamul Mahdi ataupun Nabi Isa ini dia akan hidup sekitar 10 tahun. Hari ini 2020, tahun depan 2024 tambah 10 tahun lagi berapa? 2000 berapa? Siapa dia? 2034. Sepanjang 10 tahun Imamul Mahdi Nabi Isa memerintah dunia, mengamankan dunia, mereka ini ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Bermakna kalau tahun depan keluar Imam Mahdi, kita akan berdepan dengan kemunculan Dajjal. Auzubillah, tuan-tuan. Mulai malam ini kita berazam bersama anak-anak kita, kaum keluarga kita, marilah kita mengamalkan membaca suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Kerana Nabi mengatakan bahawa barang siapa ingin selamat daripada Dajjal, bacalah ayatul Kahfi. Dan kalau bapa membaca, isteri tak baca, isteri tak selamat. Kalau bapa baca, mak baca, anak tak baca, anak tak selamat. Bukan seorang baca dia akan jaga semua, tak. Maknanya kalau kita ada 5 orang ahli keluarga, tiap-tiap ahli keluarga kita tu kena baca. Alhamdulillah, di setengah-setengah surau sudah mengamalkan surah Al-Mulk lepas maghrib, lepas isyak, itu untuk keselamatan dalam kubur. Tetapi untuk keselamatan menghadapi Dajjal, kita kena baca suratul Kahfi. Ya, yang tambah lagi, tuan-tuan. Ya, dan dalam tempoh Imam Mahdi Nabi Isa turun itu, maka keluarlah Dajjal, keluarlah Ya'juj Ma'juj. Apa itu Dajjal? Apa itu Ya'juj Ma'juj? Dajjal ini ada yang menggambarkan dia ini seperti raksasa, ada yang menggambarkan itu begini, tetapi dia ialah manusia biasa, matanya buta sebelah, tetapi dia mempunyai kuasa sakti yang hebat. Dan Dajjal akan lahir apabila berlaku kemarau di dunia. Ya, dan tuan, di banyak negara sudah pun berlaku kemarau. Ya, di Afrika, di Eropah, banyak negara yang sudah mula tidak terhujan dan ladang-ladang gandum mereka tidak dapat ditanam ataupun mati. Mereka di Eropah sudah semakin kekurangan biji gandum. Tetapi alhamdulillah di Indonesia, negara kita, masih lagi hujannya lebat,
Ya, masih bersyukur. Tapi jangan kita rasa begitu gembira kerana tiba-tiba saja besok lusa boleh kemarau. Ya, tetapi itu cerita dia. Banyak negara di dunia sudah pun kemarau. Ada yang banjir, yang kemarau. Tetapi Dajjal akan turun apabila satu masa nanti, mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun akan berlaku kemarau yang hebat di seluruh dunia. Ketika itu dia keluar. Mungkin dia tidak keluar terus pada tahun depan, walaupun cukup 100 tahun. Mungkin dia keluar 101 ataupun 102 ataupun 105 tahun. Tapi dalam tempoh 100 tahun yang ke depan itu, dia akan keluar Imam Mahdi. Apabila dia keluar, tugas ialah untuk membunuh Dajjal. Dajjal ini dia akan membawa kuasa saktinya untuk membawa air. Jadi ketika kita kemarau, air pun tak ada, kita pun kehausan, anak-anak kita menangis, mak kita menangis, isteri kita pun kelesuan. Ketika itu Dajjal datang, dia akan berkumpul di tonggak 10. Dia akan pergi ke seluruh dunia dengan sekelip mata. Syuk, pergi ke Jepun, syuk, pergi ke Afrika, syuk, pergi ke India. Dia ada kuasa sakti. Itu yang disebutkan dalam hadis. Dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia. Dan dia akan sampai di tempat kita. Bila berita sampai Dajjal di tonggak 10, dia akan membawa kontena-kontena air. Jadi masing-masing pergilah. Jiran-jiran beritahu, cepat-cepat pergi ke tonggak 10, ambil bekalan air, bekalan makanan, bakul makanan, ambil air. Dia akan menyamar Dajjal ini. Nak tahu macam mana Dajjal? Dia akan buat syarat. Apabila nak ambil air, mesti sembah dia. Kalau kita pergi, kita tak kenal dia, tuan-tuan. Tapi salah satu tandanya bila kita pergi, salah satu syarat dia ialah sembah dia. Kalau kita tak sembah, kita tak dapat air. Siapa yang sembah dia, boleh ambil air. Itu zaman yang mendatang. Yang sebelum ini, tuan-tuan, di perkampungan orang asli, di Indonesia, di Sabah, Sarawak. Di Indonesia dulu selalu diceritakan, orang-orang Islam di Indonesia ni dia ramai Islam, tapi Islam ni tak kuat. Bila datang mubalik Kristian, membawa makanan-makanan, membawa duit dan sebagainya, mereka nak bagi bantuan, mereka bagi syarat masuk Kristian. Masuk Kristian, tuan. Murtad. Banyak perkampungan orang Melayu murtad. Itu baru mubalik Kristian hantar bekalan-bekalan makanan misionari yang pergi seluruh dunia. Lagi kan pula Dajjal. Dan siapa yang melawan dia, maka dia akan seksa dengan kuasa sakti dia. Kita tak mampu melawan Dajjal. Dan ada orang soleh disebutkan hadis, orang yang soleh, orang yang macam orang alim lah. Dia kata aku boleh lawan Dajjal. Macam Pak Imam kita lah contoh, ataupun ustaz kita ke, Tok Qadi kita ke, yang hebat lah. Dia yakin dia boleh lawan Dajjal. Tetapi apabila dia berjumpa dengan Dajjal, akhirnya dia pun tewas. Kerana kuasa saktinya yang sangat hebat. Tuan-tuan sekalian, jadi itu Dajjal. Dia tugas Imam Mahdi dan Nabi Isa ialah membunuh Dajjal. Kemudian keluar pula Ya'juj Ma'juj. Apa itu Ya'juj Ma'juj? Ada yang menggambarkan haiwan-haiwan yang keluar daripada bumi. Satu satelit NASA telah dapat mengesan satu pergerakan di dalam bumi zaman
Presiden Bush Amerika. Ya. Jadi bila dia arahkan saintis-saintis dia untuk apa ni? Untuk siasat, mereka dapati seperti ada makhluk ya yang ketinggiannya 12 kaki dan kulitnya tebal. Ya, yang dipanggil orang mole. Orang saintis Amerika ini, orang NASA memanggilnya mole. Dia hidup di dalam tanah gitu ini. Dia tahan panas. Dan ini dia ni sedang berusaha untuk keluar ke bumi. Sebenarnya benda-benda dirahsiakan oleh saintis NASA. Dan adakah ini Dajjal? Dan adakah ini Ya'juj Ma'juj? Mengikut komunikasi antara saintis Amerika dengan makhluk ini, orang putih ni dah pelik-pelik kan, dia boleh berkomunikasi macam mana Sedangkan yang zaman Firaun pun tulisan-tulisan tu pun dia boleh tafsirkan. Ya. Orang mol ni, orang yang dalam bumi ni, dia sangat berhajat nak keluar ke dunia ini. So, tuan-tuan, kalaulah benar itu Ya'juj Ma'juj, dia akan keluar dan dia akan memakan kita semua. Tuan-tuan pernah tengok filem? Ya, Alien, dia akan memakan tuan-tuan ni. Dia akan pergi dengan apa ni hebatnya orang mol ini. Dia akan pecahkan rumah kita. Dia akan makan isteri kita, anak-anak kita. Dia akan gigit, dia akan kokak dan sebagainya. Dan kata Nabi, ketika itu kamu larilah ke gunung-gunung. Larilah ke gunung-gunung. Di Sungai ni ada ke gunung-gunung? Tak ada. Sana dekat Kuala Kubu sana, jauh. Ya, tak sempat kita nak lari tuan-tuan. Habis kita kena makan. Ya. Larilah kamu ke gunung-gunung. Dan akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, selamatkanlah kami, manusia yang bersisa baki ini, ya, daripada Ya'juj Ma'juj. Maka Allah keluarkan sejenis ulat daripada bumi. Lalu ulat ini akan memakan kaki-kaki Ya'juj Ma'juj tersebut dengan seperti kuman, seperti virus dia akan makan. Ya, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj tadi tumbang, mati. Dan bau busuknya tidak begitu tertahan. Ya, yang begitu kuat sekali seluruh dunia. Ya, akibat Ya'juj Ma'juj binatang ni mati. Maka sekali lagi Nabi Isa berdoa, Ya Allah, hapuskanlah bau busuk Ya'juj Ma'juj ni. Maka Allah turunkan hujan. Maka dengan hujan tu tadi, maka secara mukjizatnya, ya, hilanglah bau busuk tadi. Maka tenggelamlah serpihan-serpihan baki-baki tulang-tulang, kulit-kulit Ya'juj Ma'juj tadi ke dalam tanah. Itulah mukjizat Nabi Isa. Ini berlaku masa bila? Selepas Imamul Mahdi keluar. Dan disebutkan tadi dia hidup lebih kurang 10 tahun. Ada ulama yang mengatakan 7 tahun. Kalaulah tahun depan dia keluar 2024, sebab hadis Nabi tadi mengatakan setiap 100 tahun akan lahirlah orang yang memperbaiki agama. Maka 2024 sehingga 2034 kita akan menghadapi pelbagai ujian yang hebat. So tuan-tuan, keselesaan kita pada hari ini, janganlah kita janganlah kita terlampau gembira. Orang-orang politik di luar sana janganlah asyik berebut jawatan. Ajaklah rakyat, ajaklah komuniti untuk takarub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya menyeru diri saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin di luar sana dan kita semua untuk bersedia menghadapi ancaman yang hebat, ya, yang mendatang ini, ya, yang akan datang secara tiba-tiba. Tuan-tuan, COVID
yang datang secara tiba-tiba. Siapa sangka? Tiba-tiba saja COVID ini datang. 2 tahun, 3 tahun telah menyebabkan jutaan manusia mati. Jutaan manusia mati. Itu secara tiba-tiba saja. Ya, dalam keadaan manusia senang, ya, dalam keadaan manusia keadaan yang mewah, manusia semakin lupa. Apakah yang kita lupa? Yaitu tanggungjawab kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Semayang dah cukup dah okey dah. Pergi surau dah okey dah. Pergi masjid dah okey dah. Tetapi yang kita gagal laksanakan ialah usaha amar ma'ruf nahi munkar. Dalam kitab Tabligh karangan Maulana Zakaria ada menyebutkan, ya, Nabi mengatakan bahawa berjaga-jagalah kamu. Berjaga-jagalah kamu. Andai kata keburukan atau maksiat itu melebihi kebaikan, maka datanglah kemurkaan Allah. Maka datanglah bala Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita lihat di Aceh yang dikatakan Serambi Mekah. Serambi Mekah di Aceh. Kita lihat di Kelantan, dalam negara kita yang dikatakan Serambi Mekah. Tetapi apabila pengimarahan itu hanya berlaku di dalam surau dan masjid sahaja dan tidak dibawa keluar ke dalam komuniti dan masyarakat, maka di dalam surau masjid itu cantik dah, tetapi di luar tetap banyak, ya, tetap banyak pusat-pusat hiburan, rumah-rumah urut, budak-budak yang berpeleseran. Yang kita tidak menjalankan usaha amar ma'ruf nahi munkar, maka tanpa diduga Aceh dilanda tsunami pada tahun 2024. Bukan saja orang-orang yang kaki joget pun disambar dengan tsunami, tetapi Pak Imamnya, Tok Kadinya, pensyarah Yusuf Islam Ar-Rani di Aceh, 20 orang hilang. Yusuf Islam Ar-Rani di Aceh, 20 orang hilang, tak dapat dikesan. Dibawa arus laut. Kenapa? Itu tsunami Mekah tu, banyak ulama tu. Kenapa? Sebab dua-dua naik. Di suraunya naik, di masjidnya naik, di luarnya pun sama naik. Di sini imarahnya, surau ceramah. Di luar tu diskonya pun naik juga. Joget lambaknya naik. Rumah pelacurannya pun sama-sama naik. Sama-sama naik tetapi terlebih sikit. Kan Nabi kata jaga-jaga. Jangan sampai keburukan melebihi kebaikan. Lebih 1%. 51% keburukan, 49% kebaikan. Maka datanglah. Kalau 50, dia goyang-goyang. Gerak sana, gerak sini. Itu juga di Kelantan. Pada tahun berapa Cik Fadil? 2000 berapa? Kan? Di bulan 2000 berapa itu yang di Kelantan? Tenggelam bumi Kelantan. Adakah Kelantan itu tidak banyak ulama? Banyak ulama. Sekolah pondoknya banyak. Kerajaan Islam Kelantan. Saya nak bagi tahu, ini akan berlaku dalam tempat kita, Sungai Besar. Kalau kita tidak menjalankan usaha amar ma'ruf nahi munkar, kena ada perancangan. Maknanya ketua kampungnya kena buat perancangan, fungsi tamannya kena buat perancangan, fungsi suraunya kena buat perancangan, YB-nya kena buat perancangan, DO-nya kena buat perancangan, Tok Kadinya di Pejabat Agama daerah Susah itu kena buat perancangan. Saya fungsi NGO kena buat perancangan untuk sama-sama kita, ya, membuat kerja dakwah ini. Berapa banyak Cina-Cina di Sungai Besar itu yang dulu 30 tahun dulu tak Islam sampai sekarang pun tak Islam lagi. Kita pergi baiki motor di kedai Cina, kita pergi baiki kereta kedai Cina, tetapi kita tak dakwah ni pun.
Kita tak dakwah dia pun. Kita sekadar pergi kedai Cina tu, kita balik. Kita tak buat dakwah. Betul tak? Kita akan ditanya, tuan-tuan. Ya? Sebab itu, inilah majlis tazkirah yang pendek, tetapi saya cuba mengambil kesempatan untuk mengingatkan diri saya dan juga kita semua supaya kita dapat melaksanakan tugas. Kerana apa? Sebagai tanggungjawab kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira azan pada bunyi. Sebagai kesimpulan, kerja kita sebenarnya, tuan-tuan, berat. Besok bila kita ada orang bila nak masuk syurga, bini dia tarik, anak dia tarik. Ada pemimpin nak masuk syurga, rakyat dia tarik. Bukan senang nak jadi VIP ni. Takut juga. Kan? Ada orang nak masuk syurga, jiran dia tarik. Ada orang nak masuk syurga, Cina-Cina tu pun tarik. Dia kata apa? Wahai Tuhan, jangan kasih tu haji masuk syurga. Saya pun dah bagi haji. Jangan bagi haji tu masuk syurga. Dia pun tak tolong kasih saya Islam. Sebab itu saya masuk dalam perkim, tuan-tuan, supaya saya bolehlah buat kerja dakwah ni. Saya buat program dialog dengan non-Muslim di tempat Yusuf. Di tempat Sidik itu ada satu kedai siang. Saya kumpulkan semua Cina-Cina, saya buat dialog. Saya belanja, dia makan cukup, sedap-sedap. Wah, bila dah kenyang, saya cakap apa pun dia tak marah. Lepas tu dia cakap bila mau buat lagi. Kan, tak apalah, apa lagi kita sampaikan. Kemudian saya buat di Sungai Tawar, di Tokong Sungai Tawar dengan kerjasama MCA, kumpulkan semua. Kita buat dialog. Apa mau tanya-tanya. Kemudian saya buat di Sekincan dengan kerjasama di MP, di Dewan Sekincan tu. Kita peruntukkan RM14,000. Pasang kemah besar. Kan? Ramai orang Sekincan turun. Kita panggil penceramah-penceramah daripada perkim Malaysia. Itu peranan saya. Tuan-tuan, kalau tak mampu buat macam itu, tuan-tuan secara personal. Tuan-tuan pergi kedai, gurau-gurau lah. Ayah, akawan. Lu bila mau masuk Islam? Gurau-gurau, tak apa. Tapi dakwah. Itu kemampuan kita secara individu. Kemampuan saya, NGO. Saya ada sikit bajet. Saya buat macam itu. Tuan-tuan secara individu, buat secara individu. Tetapi kena buat. Sebab kita akan ditarik oleh mereka apabila kita nak masuk syurga. Dan apabila kita telah melaksanakan tanggungjawab itu, maka bolehlah kita menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan hanya kita ke surau, ke masjid, tuan-tuan. Tetapi orang lelaki-lelaki susah nak masuk syurga, susah nak masuk neraka. Orang perempuan senang nak masuk syurga, senang nak masuk neraka. Kalau nak cerita panjang lagi lah. Tapi cukuplah sebagai permulaan. Kalau ada peluang lagi saya dipanggil, dijemput, bolehlah kita berbincang-bincang untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bila dia saling berjumpa, dia akan bertanya iman. Wahai Abu Bakar, macam mana iman kamu hari ini? Wahai Umar, bagaimana iman kamu hari ini? Mereka saling bertanya. Kita bertanya, Tuan Syah, berapa ekar tanah ini? Kan? Dr. Isyam, berapa biji kereta ini? Itu yang kita tanya. Itulah lain dengan para sahabat. Dia tanya iman. Kita tanya harta. Anak kau berapa orang? Itu harta lah kan? Bini kau berapa orang? Itu yang kita tanya. Itu kita, kan? So, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, sama-sama kita buat kerja dakwah, sampai mengimarahkan surau dan masjid, dan hendaklah kita bawa pengimarahan ini keluar. Program surau bersama belia, program masjid bersama janda-janda, program masjid bersama belia, program surau bersama mu'alaf dan sebagainya. Kita bawa program keluar ke dalam komuniti. Itulah satu dakwah kita. Kalau semua surau, semua masjid
semua NGO, semua ketua kampung, semua penghulu, semua kepimpinan masyarakat melaksanakan tugas ini, insya-Allah negara kita akan mendapat sebagaimana yang difirmankan Allah Taala, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang baik jauh daripada maksiat akan mendapat ghafur, baldatun thayyibatun, negara yang baik akan mendapat keampunan dari Allah Taala dan mendapat perlindungan dan kesejahteraan dan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini, negara ini bukan saja kepada negara dalam bentuk yang besar, tetapi dalam negara kita, rumah tangga kita adalah sebuah negara. Kita adalah Perdana Menterinya, isteri kita adalah timbalan Perdana Menterinya, dan anak-anak kita adalah rakyatnya. Kita nak jaga qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pastikan diri kita, isteri kita, anak-anak kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Sekiranya ada kekasaran, keterlanjuran perkataan, saya minta ampun dan maaf. Tidak lebih, niat saja hanyalah menyampaikan dakwah. Ya, moga-moga semoga ya mesejnya sampai, dan semoga kita sama-sama ya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.